Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya lagi Azwar Kamar Zaman dalam kempen Kelas Prep Show. Okey, minggu ini merupakan minggu terakhir dan tak lama lagi pelajar-pelajar SPM bakal menduduki peperiksaan SPM. So saya mengucapkan good luck. Dan malam ini saya rasa sangat bangga dan gembira sebab kita akan bersama dengan salah seorang guru yang sangat hebat untuk subjek sains. Dan malam ini kita ada salah seorang guru yang menerima Top 50 Global Teacher Prize 2020, dan beliau juga merupakan seorang guru cemerlang dari Sekolah Menengah Kebahasaan Jerlun Kedah, dan guru itu adalah Cikgu Hailmi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Azwar? Alhamdulillah sihat. Cikgu macam mana sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Great. Macam mana Cikgu nak selalu kita dengar perasaan student-student kan, apa perasaan Cikgu apabila student-student nak hadapi SPM ni? Oh, seperti biasa sebenarnya sebab saya pengalaman mengajar SPM ni lebih kurang 5-6 tahun. Jadi kita memang setiap kali student nak exam, setiap kali itulah kita akan rasa nervous dia tu. Kita tumpang sekali sebab yalah kita dah usaha yang terbaik, all out dah bagi kepada pelajar. Jadi kita berharaplah supaya pelajar kita ni pun dapat buat yang terbaik supaya pada akhirnya dia dapat satu kejayaan lah kan. Kejayaan murid tu sebenarnya kejayaan guru juga. Itu dia orang kena ingat. Saya nak minta Cikgu memperkenalkan diri kepada pelajar-pelajar dan juga para penonton. Siapakah Cikgu Hailmi? Dipersilakan Cikgu. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Hailmi bin Abdul Muttalib daripada SMK Jerlun Kedah. Saya merupakan guru cemerlang sains yang dah berkhidmat lebih kurang 14 tahun. Saya juga aktif di media sosial seperti di blog, di TikTok dan juga di Instagram. Kalau adik-adik ada yang follow kita pada petang ni, boleh terus ke saya punya TikTok lah sebab saya memang aktif gunakan media sosial untuk benda-benda pendidikan. Okay? So kita akan tengoklah sekejap lagi macam mana perkongsian tentang cara-cara menjawab soalan sains. Saya rasa adik-adik kita pun dah tak sabar untuk bersama dengan cikgu untuk mempelajari subjek sains sebab cikgu, kalau kita tengok profil cikgu memang hebat. Jadi saya menyerahkan floor ini kepada Cikgu Hailmi. Dipersilakan. Okay, thank you. Jadi saya cikgu nak ucapkan salam perkenalan lah untuk semua, dan malam ni cikgu akan fokus kepada macam mana nak jawab soalan 10 dengan baik. Sebab kita tahu kan dalam sains kita ada dua kertas kan, dua paper. Paper 1 dengan paper 2. Paper 1 yang jawab soalan objektif tu, yang ada satu ABC, boleh pilih jawapan tu. Kemudian kita ada paper 2, kertas 2 yang ada soalan struktur dan juga soalan esei. So saya akan fokus kepada menjawab soalan nombor 10. Sebab saya tengok kalaulah pelajar tu boleh jawab soalan 10 dengan baik, insya-Allah bahagian A pun dia akan settle. Sebab dia melibatkan kemahiran kemahiran penyiasatan saintifik. Okey. Yang ini saya punya blog, macam saya cakap tadi, saya aktif dengan media sosial, jadi boleh follow. Okey. So, saya punya tajuk perkongsian, saya lebih suka nak kongsi macam mana cara nak jawab soalan yang berkaitan dengan eksperimen. Maknanya untuk soalan 10 lah ni. Sebab soalan 10 kamu kena merancang eksperimen kan. Okey. So, apa yang dikatakan dengan penyiasatan saintifik ni? Mesti dah tahu kan, bila kita nak menyiasat sesuatu perkara tu secara sains, secara saintifik, jadi dia ada step-step dia, betul tak? So yang pertama kita kena kenal pasti dulu apa masalah. Yang kedua kita kena buat hipotesis. Yang ketiga kita kena rancang eksperimen tu macam mana kita nak buat. Kita jalankan, kita kumpul data, kemudian kita tafsirkan data tu macam mana, dan akhir sekali kita buat kesimpulan. Bila kita dah buat eksperimen, macam mana kita nak berkomunikasi, kita nak cerita kat kawan-kawan kita yang lain bahawa kita dah buat satu eksperimen dan eksperimen tu berkesan, dan kita nak kawan-kawan kita pun ulang dekat rumah. So kita mestilah boleh menulis laporan eksperimen. So ini adalah satu contoh format macam mana kita nak menulis laporan eksperimen dengan baik. Dia mula dengan tujuan, clear. Oh, tujuan kita nak buat eksperimen ni adalah sebab untuk apa-apa-apa. Yang kedua, apa hipotesis awal dia. Kemudian yang ketiga adalah pemboleh ubah ataupun variables, dimalarkan, yang manipulasi dan juga bergerak balas. Kemudian kita ada bahan dan radas. Apa yang kita pakai? Bahan apa? Kita pakai air suling tak? Kita pakai asid tak? Dan yang kelima adalah gambar raja. Kita kena lukis supaya orang tahu. Maknanya kalau nanti kita ada adik Farah dekat Sabah,
kalau dia buat eksperimen, lepas tu dia nak adik Maria dekat Johor tu ulang balik eksperimen tu, so kena lukis lah kan, nak letak macam mana, tinggi ke rendah ke apa ke semua. So ini yang kita kepentingan kenapa kita kena buat laporan eksperimen. So kita tulis sikit prosedur, macam mana cara nak menulis, cara buat, kita buat apa dulu, kita buat apa kemudian kita ada penjadualan data dan kita buat kesimpulan. Okay, so cikgu bagi satu situasi kat sini yang kita senang nak kait. Okay, kita ada dua situasi kat sini, A dan B. Yang mana apa yang sama dekat antara situasi A dan B ni? Yang pertama, kalau kita tengok A dengan B ni, dua-dua menggunakan kereta merah yang sama saiz kan? Okay, so dua-dua ada. Cuma bezanya, situasi A ni dia berlanggar dengan kereta, satu lagi kereta kecil yang colour hijau. Okay, manakala situasi B, dia berlanggar kereta merah yang sama saiz, sama warna, berlanggar dengan lori. Okay, so yang cikgu buat meletup kat tengah tu, dia punya impak pelanggaran lah. Okay, so apa yang tak sama kat sini? Yang tak sama dia sebelah kanan ni kan, iaitu saiz kereta yang A tu lebih kecil, saiz kereta yang B tu dia lagi besar sebab kita pakai lori. So macam mana kita nak buat ayat dia? Yang saiz yang tak sama tadi tu, iaitu saiz kenderaan, satu kita pakai kecil, satu lagi kita pakai besar. So kalau bahasa biasanya kita akan sebut saiz lah kan, tapi sebenarnya kalau dalam sains kita sebut dia sebagai jisim objek. Okay, kita gunakan istilah jisim, baru nampak saintifik kat situ. Kemudian yang meletup-letup tu apa dia? Yang meletup tu impak pelanggaran kan. So kalau yang kereta merah tu berlanggar dengan kereta hijau, so impak pelanggaran dia kecil. Kalau dia berlanggar dengan yang lori, impak pelanggaran dia besar. So yang itu adalah apa? Itu adalah momentum dalam bahasa sains dia lah. Jadi kat sini sebenarnya eksperimen tadi tu kita nak tengok hubungan antara jisim objek dengan momentum. Okey, cikgu ada video satu cikgu nak tunjuk. Video ni kita jalankan eksperimen, saya jalankan bersama eksperimen saya lebih kurang 2 tahun lepas. Tetapi kena mengena dengan tajuk yang kita nak bincang pada malam ni. Okey, so tengok dulu. Okey, eksperimen ni boleh jalan di rumah. Okey, eksperimen pun mudah saja. Kita cuma ambil troli, kemudian kita jatuhkan dia lah daripada landasan tu sampai dia berlanggar dengan satu bongkah kayu. Kemudian cuba tengok apa yang anak-anak murid cikgu buat. Dia tambahkan jisim kan. Dia pakai 2 biji troli. Mula-mula dia pakai 1 troli. Lepas tu dia pakai 2 troli pula. Okey, dia test lagi, sama saja. Jarak pun sama, bongkar kayu pun sama. Dia tambah lagi 1 lagi troli. Tadi mula-mula 1, buat 2, sekarang dia buat 3 pula. Okey, ini eksperimen ringkas. Daripada yang kita tengok tadi tu, macam mana sekarang ni kita nak menulis laporan dia, kita nak reportkan balik. Dan ini contoh format yang cikgu cadangkan tadi. Ada tujuan, ada hipotesis awal dia, kita rasa kenapa benda tu jadi macam tu. Lepas tu apa pemboleh ubah yang kita ubah-ubah kat situ. Maksudnya kita kontrol. Tadi perasan kan, mula-mula dia pakai 1 troli, lepas tu dia pakai 2, lepas tu dia pakai 3 kan. Itu pemboleh ubah apa. Kemudian ada juga yang denda dikekalkan. Maksudnya kalau kita tengok tadi, bila dia tambah troli tu, ada tak dia ubah kedudukan, contoh ketinggian landasan ke? Tak ada kan? Ada dia ubah jarak tak? Dia pakai landasan yang panjang lagi? Tak ada. So itulah yang dikatakan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah, cikgu yakinlah kamu dah tahu pemboleh ubah ada 3 kan? Dimalarkan, yang mana dia mesti sama sepanjang eksperimen tu berlaku. Okey, yang kedua adalah manipulasi. Manipulasi yang kita ubah-ubah. So apa yang kita ubah-ubah tadi tu? Kita ubah bilangan troli ataupun kita ubah jisim dia. So kita pakai 1, kita pakai 2, kita pakai 3 kan. So itu dimanipulasi. Dan apa yang bergerak balas dengan dia? Maksudnya bila kita ubah bilangan troli tu, apa yang bergerak balas?
Kita tengok troli tu, kita tengok bongkah kayu tu kan. Bongkah kayu tu dia terpelanting, lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh. So itulah maksudnya bergerak balas. Pemboleh ubah yang dia bergantung kepada manipulasi tadi tu. Okey, kemudian bahan dan radas tadi, boleh tak kalau cikgu nak suruh adik-adik semua tulis? Boleh kan? Sebab kita dah nampak flow dia tadi tu. Okey, kemudian gambar rajah macam mana kita nak lukis, apa langkah-langkah dia kita nak buat, step 1 buat apa, 2 buat apa, 3 buat apa. Kita buat jadual data sebab kita ada ambil bacaan tadi kan. Kita ada ukur, kita ada timbang. Jadi benda-benda tu akan kita tulis dekat bahagian penjadualan data dan lagi sekali kita buat kesimpulan. Okey, kita tengok dengan yang pertama dulu. Adik-adik yang dekat rumah tu boleh salin tau, boleh tulis kat kertas. Okey, boleh salin kat kertas supaya senang nanti nak rujuk kan. Okey. Yang pertama sekali, mulakan dengan tujuan. Tujuan. So, apa tujuan kita buat eksperimen tadi tu? Kita nak kaji apa? Kalau nak bagi mudah dia, nak bagi senang, terus saja setiap kali tujuan tu mulakan dengan untuk mengkaji, untuk nak kaji. Kan? Kadang-kadang ada yang dia pelajar yang dia pandai sikit, dia mahir sikit, dia akan buat untuk menyiasat, untuk membuktikan. Kalau cikgu cakap kat anak murid, senang saja, kamu tak payah pening-pening, kamu terus tulis saja untuk mengkaji. Kan? Sama aja maksud dia. Untuk mengkaji, nak kaji apa? Tadi kalau kita tengok, apa yang kita ubah-ubah kat dalam eksperimen tu, kita ubah jisim objek. Betul lah? Kita buat 1 troli, kita buat 2, lepas tu kita buat 3. So kat situ adalah jisim objek. Kemudian apa yang kita tengok? Kita tengok bila kita ubah troli tu, kita tengok macam mana dia punya momentum pelanggaran tu kan. Maksudnya dia lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh. Okay, so teruskan tulis saja kat situ untuk mengkaji hubungan antara jisim objek dengan momentum ataupun untuk mengkaji jisim objek mempengaruhi momentum. Kemudian yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis ni apa? Ramai lagi pelajar yang dia tak faham, yang dia tak tahu sebenarnya hipotesis tu apa. Bila sebut hipotesis, dia kata semakin-semakin cikgu. Yalah betul lah. Memang format menulis hipotesis tu semakin-semakin. Tetapi apa sebenarnya hipotesis? Hipotesis ni adalah hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Tahu tak apa kita punya pemboleh ubah manipulasi tadi? Jisim objek. Sebab kita ubah-ubah dia kan. Kita pakai 1, kita pakai 2, kita pakai 3. Kemudian kita ada juga yang bergerak balas. Momentum tu kan. Kita tengok dia. Bila kita pakai 1, momentum dia macam mana. Bila kita pakai 2, momentum dia macam mana. Bila pakai 3, momentum dia macam mana. So kita bila sebut hipotesis, kita kena cerita pasal 2 benda ni. Okey? Macam mana? Boleh guna semakin-semakin. Tulis kat situ, adik-adik tulis. Untuk hipotesis, dia banyak format cara menulis. So kita boleh guna semakin-semakin. Kita boleh juga guna jika maka. Kalau cikgu suka anak-anak murid cikgu tulis guna jika maka. Sebab jika maka ni dia sesuai dalam banyak eksperimen. So saya cadangkan gunakan jika maka. Yang ketiga, kita boleh cerita perbandingan. Perbandingan. Contoh, dia bagi 2 saja kat situ. Dia bagi tempat yang gelap dengan tempat yang cerah. Mana yang bagus untuk pembiakan mikroorganisme? Tempat gelap kan? Okey, so kita boleh buat cara perbandingan. Maksudnya tempat gelap lebih baik pembiakan mikroorganisme berbanding tempat cerah. Boleh faham tak? Itu teknik yang ketiga untuk kita nak tulis hipotesis. Yang keempat adalah kita boleh bagi yang ekstrim. Contoh dia bagi 3 jenis bahan, kemudian 3 jenis kadar kereaktifan. So kita ambil satu saja, kita ambil katakan logam W adalah logam yang paling reaktif. Boleh macam tu. So untuk eksperimen ni yang sesuai kita gunakan jika maka. Ini yang cikgu sebut tadi tu, iaitu contoh penulisan hipotesis. Boleh guna jika maka, boleh guna semakin-semakin, boleh guna perbandingan A lebih baik daripada B, ataupun kita ambil yang ekstrim. Kita ambil contoh macam tadi cikgu cakap, logam W adalah logam yang paling reaktif. Okey? Itu cara dia nak menulis. Tapi yang mana satu cikgu syorkan untuk tulis, gunakan jika maka. Jika maka lagi sesuai untuk banyak keadaan. Alright. Good. Okey, seterusnya kita pergi yang ketiga, pemboleh ubah.
Kalaulah kita dah boleh kenal pasti, kita dah boleh tulis hipotesis, dah tentulah kita boleh tulis pemboleh ubah kan. So pemboleh ubah kita tengok balik, tadi kita ada jisim yang kita ubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah momentum. So macam mana nak kenal daripada eksperimen yang kita buat tu adalah dimalarkan. Dimalarkan ni dia mesti sama. Dia mesti sama sepanjang kita buat eksperimen tu. Kita pakai satu troli ke, kita pakai 2 troli ke, kita pakai 3 ke, dia mesti sama. Dia mesti sama. So apa dia yang sama tadi kat situ? Yang sama dia adalah panjang landasan ataupun ketinggian landasan. Itu semua sama je kan kita tengok sepanjang eksperimen kita buat. Okey, yang kedua, manipulasi. Manipulasi ni apa dia? Yang kita ubah-ubah. Dekat A ada, dekat B tak ada. Contohnya kalau kita pakai tadi A kita pakai 1, B kita pakai 2, C kita pakai 3. Itu manipulasi. Dan yang bergerak balas dia bertukar ikut yang tadi tu. Kalau contoh momentum dia tu, jarak dia tu yang terpelanting tu, kalau kita pakai 1 troli dia jadi pendek. Kalau pakai 2 troli dia pergi jauh sikit. Pakai 3 troli dia jadi jauh lagi. So dia bergerak ikut kawan dia yang manipulasi tadi tu. Bahan dan radas. Dah 3 benda dah kita belajar tadi kan. Selalunya cikgu memang sangat tekankanlah pada pemboleh ubah ni. Sebab kalaulah dia dapat kenal pasti pemboleh ubah ni dengan betul, automatik dia boleh jawab soalan tujuan, soalan hipotesis, soalan hubungan. Kalau ada soalan tu tanya pasal apakah hubungan pun dia boleh jawab kalau dia dapat kenal pasti pemboleh ubah. So adik-adik ingat kena pandai kenal pasti soalan pemboleh ubah. Alright? Okay, seterusnya bahan dan radas. Bahan dan radas tadi dah tengok kan apa bahan yang kita pakai. Cuma cikgu nak tanya dulu, apa beza antara bahan dengan radas? Apa beza antara bahan dengan radas? Sama ke? Kalau kita pakai landasan tu kita panggil radas ke kita panggil bahan? Kita pakai troli tu bahan ke radas? Kan? Senang cerita dia. Kalau bahan maksudnya benda tu boleh habis. Contoh kita pakai asid, kita pakai air suling, kita pakai kertas litmus. Benda-benda tu semua boleh habis, jadi itu kita kategorikan dia sebagai bahan. Tapi kalau benda tu radas, maksudnya dia tak habis. Kita sebelum eksperimen kita gunakan bika 500. So lepas tu pun kita masih ada lagi dengan kita bika 500. So itu maksudnya bahan. Kita pakai piring Petri, kita pakai kaki retort, kita pakai pendulum. Benda-benda macam tu kita kategorikan dia sebagai radas. Dan untuk radas ni pula dia ada beberapa jenis lah. Kalau eksperimen tu melibatkan suhu, so kita pakai apa? So kita pakai termometer. Kalau kita melibatkan masa, kita gunakan jam rendik. Tengok balik dalam eksperimen yang kita tulis tu, dia mesti ukur masa. So confirm jam rendik mesti guna. Okey. Kemudian dalam eksperimen tu ada melibatkan arus elektrik, ada melibatkan litar. Confirm dia akan guna voltmeter. Okey. Dan kemudian kalau melibatkan ukur panjang, so dia akan gunakan pembaris lah. Ini dia punya trik dia aja, sikit je kan. And then yang terus pergi ke step seterusnya, gambar raja. Macam mana nak lukis? Tadi adik-adik dah tengok kan macam mana dia punya susunan radas. Dalam eksperimen kita letak bangku, kita letak landasan, kita letak troli kat atas tu dan hujung dia kita letak bongkar kayu. So sekarang kita nak lukis. Takkan kita nak lukis macam tu kan? Takkan nak lukis yang macam ni kat dalam tu. Kita lukis dalam bentuk yang senang untuk kawan-kawan kita faham. Okey, yang pertama kita lukis dulu lantai. Kita lukis dulu lantai. Okey. Kemudian kita letak apa? Takkan nak letak kerusi kan? Nampak macam tak profesional kan? Kita letak bata. Okey, kita letak bata. Lepas tu kita letaklah landasan. Landasan. Lepas tu kita letak bongkar kayu kat ujung dia dan kita lukis troli kat ujung satu lagi. Okey. So dah settle ke belum kita punya gambar rajah ni? Dah boleh dapat markah penuh dah? Okey. Belum, sebab kita tak label. Kalau kita tak label, orang tak tahulah kita lukis apa tu sebenarnya yang kotak-kotak tu. Orang tak tahu. Jadi kita kena label. Ini bata, ini troli, ini landasan, ini bongkar kayu. Dan kena ingat, mesti guna pembaris. Adik-adik jangan duk lukis pakai pen. Lukis pakai pensel dan gunakan pembaris. Ada setengah pelajar ni dia malas.
nak buat line lurus tu pun digunakan freehand saja. Tak boleh. Kita kena buat supaya nampak betul-betul kemas. Pastikan juga kadang-kadang ni pelajar ni ada setengah pelajar dia macam kalut tau. Dia nak buat itulah inilah kan. So dia tak buat kemas. So eksperimen tu jadi tidak berfungsi ataupun mungkin dia, especially kalau lukis bika. Kalau lukis bika tu kadang-kadang tiba-tiba macam tak bersambung je kat ujung dia tu kan. So itu pun ditolak. Okey, dia tak terima. So lukis cantik-cantik, gunakan pembaris, guna pensel, insya-Allah settle. Untuk prosedur, kita dah lukis, kita dah cerita bahan apa kita pakai. Sekarang ni kita nak tengok apa prosedur dia, langkah-langkah kan, sebab kita nak ajar kawan kita macam mana nak buat. Okey, apa yang pertama kita kena buat? Cikgu ajar satu tips untuk kamu. Saya gunakan teknik ataupun kaedah ABC. Okay, A tu adalah action, tindakan kamu buat apa, kamu didihkan, kamu panaskan. B tu bahan. Mungkin kamu gunakan air suling, kamu gunakan asid, kamu gunakan latex ataupun susu getah. Dan C tu adalah container. Ini dia punya cerita tu. Contoh, so ayat kamu kalau kamu nak buat, kamu boleh mulakan masukkan, panaskan, letakkan, biarkan ataupun perhatikan. Lepas tu nak masukkan apa? Masukkan air suling, masukkan asid, masukkan latex. Okey. Dan yang ketiga adalah C, container ataupun bekas. So masukkan air suling dalam bika 250 ml. So dia jadi satu ayat yang cantik kan. Dia jadi ayat yang cantik, lengkap. Sekarang kita nak tengok macam mana nak menulis. Okey, gunakan kaedah tadi ABC tu. Ayat yang pertama kena cerita pasal pemboleh ubah malar. Ingat, ayat nombor 1 kena cerita pasal pemboleh ubah dimalarkan. So yang kena sama pada sepanjang eksperimen tu. So apa yang kena sama? Yang kena sama dia adalah ketinggian ataupun kecondongan landasan. Okey. So kita nak cerita ayat yang pertama kita nak cerita landasan tu kena condong 45. Tapi nak buat ayat yang proper kan, ayat yang cantik, kita nak buat macam mana? So kita gunakan kaedah ABC tu. A kita buat apa? A tetapkan. B bahan. Bahan dia apa dia? Landasan. Landasan pada kecondongan 45 darjah. C tu container ataupun bekas lah. So bekas dia kat sini adalah permukaan lantai lah. So jadi satu ayat yang proper, tetapkan landasan pada kecondongan 45 darjah atas permukaan lantai. So dapat markah. Okey. Yang kedua, tadi dah cerita pasal malar yang kena sama sepanjang eksperimen. Yang kedua kena cerita manipulasi. Manipulasi. So apa kita nak buat? Guna sama juga ABC. A kita letakkan, B bahan. Bahan kita letak apa? Bahan apa? Bongkah kayu. C adalah pada hujung landasan. Okey. Yang ketiga adalah sama juga, iaitu manipulasi. Yang kedua tu sebenarnya masih yang 1 dengan 2 tu adalah yang dimalarkan. Sebab bongkah kayu pun kita kena letak pada setiap kali kita buat eksperimen tu kan. So bongkah kayu tu kita kena letak, itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Yang ketiga ni barulah yang dimanipulasi. So apa dia? Kita akan pakai 1, pakai 2, pakai 3 troli kan. Okey. So mulakan dengan action. Apa perbuatan kita? Kita letak dan kita lepas. B bahan. Bahan apa yang kita letak dan lepas tu? Kita lepaskan 1 troli. Lepas tu C landasan dia. C tu adalah bekas dia. So apa dia? Kita letak pada landasan dan biarkan dia berlanggar dengan bongkah kayu. Okey. Lepas tu yang keempat ni kita kena cerita pasal dia punya bergerak balas. So A action dia kita ukur dulu. Ukur apa? B bahan. Kita ukur jarak sesaran bongkah kayu. Maksudnya bila dia dah berlanggar tu, bongkah kayu tu bergerak sampai ke mana. Lepas tu C container kita gunakan apa? Kita gunakan pembaris. Okey. Dan step yang akhir ni pun kita buat manipulasi juga, iaitu kita ulang langkah 1 sampai 4. Yang tak, kalau tengok balik kan, langkah 1 landasan, bongkah kayu, lepas tu letak 2 troli tetapi dengan menambahkan bilangan troli. Dalam eksperimen ni mungkin kurang jelas lah, tapi kalau adik-adik cuba dalam eksperimen selepas ni, adik-adik akan nampak sangat senang sebenarnya gunakan kaedah yang cikgu ajar. Yang penting nombor 1, ayat pertama kena cerita pasal
pemboleh ubah dimalarkan. Ayat yang kedua kena cerita pemboleh ubah dimanipulasi. Ayat ketiga kena cerita pasal tambahan, dan yang seterusnya adalah kena cerita pasal bergerak balas. Okey, memang dapat full mark kat situ. Alright. So rekodkan je pemerhatian dalam jadual. Ini yang last lah. So yang merah tu, yang kotak merah tu sebenarnya adalah pemboleh ubah dimalarkan, kena sama. Okey. Kemudian yang hijau ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian yang kuning tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kemudian seterusnya penjadualan data. So penjadualan data senang saja. Buat kotak ada 6 tu. So sebelah kiri kita tulis itu pemboleh ubah manipulasi dia. Apa dia dalam eksperimen kita? GSM object. Sebelah kanan dia pula ambil letak terus saja pemboleh ubah bergerak balas, iaitu jarak sasaran bongkar kayu yang kita ukur kat situ. Alright? Okay. Kalau dalam bentuk tidur pula, yang tadi tu bentuk berdiri kan? Yang ini bentuk tidur pula. So yang atas tu pemboleh ubah manipulasi, yang bawah tu pemboleh ubah bergerak balas. Dan akhir sekali kita tulis kesimpulan. Kesimpulan ni senang saja. Kesimpulan ni sama ada hipotesis tu diterima ataupun ditolak. Tapi pada kebanyakan dia tu kita akan terima hipotesis lah yang kita buat. So kalau cikgu tanya, kalau kita tengok balik kepada laporan eksperimen tadi tu kan. So mula-mula sekali kita kena tulis apa? Nombor 1 kena tulis tujuan. Good. Okey, tujuan. Tujuan dia mesti mula dengan apa? Tadi cikgu ajar? Untuk mengkaji. Untuk mengkaji. Good. Untuk mengkaji antara siapa dengan siapa? Antara asid dan alkali dengan penggumpalan lateks. Okey. Nampak tak kat sini apa dia punya pemboleh ubah? Apa pemboleh ubah manipulasi dia yang tak sama? Kita ada 2 bikar kan kat sini kan? Kita ada 2 bikar. Okey. Apa yang tak sama pada dua-dua bikar ni? Satu kita gunakan asid, satu lagi kita gunakan alkali. So asid dan alkali tu adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, kemudian apa yang kita tengok yang bergerak balas dengan dia? Maksudnya bila kita masuk asid dengan bila kita masukkan alkali, apa jadi dekat dia? Penggumpalan. Yes, penggumpalan lateks. Sama ada lateks tu menggumpal ataupun lateks tu tidak menggumpal. Good. So maknanya kalau kamu dah tengok soalan ni, kamu dah terus tahu dah apa dia punya pemboleh ubah manipulasi, apa dia punya bergerak balas, macam mana nak menulis tujuan. Okey, sekarang ni kita cuba pula buat hipotesis. Saya cakap tadi apa? Hipotesis ni adalah hubungan antara Pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Very good. Apa hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas? Okey, apa hubungan dia? Kita nak tengok apa hubungan asid dengan susu getah. Apa hubungan alkali dengan susu getah. Nak gunakan yang mana? Ada cikgu ajar tadi ada 4 kaedah kan cara menulis ya. Boleh guna semakin-semakin, boleh guna jika maka, boleh guna perbandingan, boleh juga guna yang ekstrim tu kan. So kalau yang dalam ni eksperimen ni apa yang sesuai? Kalau yang macam ni kita boleh gunakan jika maka. Jika asid digunakan maka lateks akan menggumpal. Buat satu lagi pula untuk alkali. Alkali dia tak menggumpal. So buat ayat dia tengok macam mana. Jika alkali digunakan maka menggumpal. Ya, bagus. Jika alkali digunakan maka lateks tidak menggumpal. Okey? Macam tu je, semudah tu. Okey, lepas tu kita tengok lagi bahan dan radas. Okey, apa bahan yang kita pakai? Sebut kat saya sikit. Susu getah. Kita ada pakai susu getah pula. Pakai lateks jangan pakai susu getah. Kita belajar sains kan? Kita gunakan istilah sains. So lateks. Lagi? asid. Asid apa yang kita pakai? Asid etanoik. Okey, lagi? Kita pakai natrium hidroksida. So 3 tu bahan. Okey. Kalau radas pula? Bika. Okey, kita pakai bika dan satu lagi kita pakai rod kaca. Okey. Rod kaca. Good. Sekarang kita nak tengok pula prosedur.
Gambar ajar dah ada kan kat sini kan. Okey, prosedur. Prosedur nombor 1 kena cerita yang dimalarkan. Okey, apa yang sama dekat dalam dua-dua bekas ni? Isi padu latex, betul tak? Ya, isi padu latex tu kena sama kan? Jadi kita cerita gunakan kaedah yang cikgu ajar tadi, ABC tu. ABC. A, cerita pasal action, tindakan kamu. B adalah bahan kamu. C adalah kontainer kamu. Okey. Nak cerita macam mana? Masukkan latex, bahan kamu latex kan? Masukkan latex dalam bika A dan juga bika B. Kan kita label nanti tu. Kita label nanti mana satu bika A, bika B supaya senang kita nak bercerita. Alright? Okey, itu yang pertama. Kita cerita pasal pemboleh ubah malar. Okey, yang kedua kita kena cerita apa? Malar kita dah cerita. Yang kedua kita kena cerita apa? Dimanipulasikan. Okey, manipulasi dia apa kat sini? Yang tak sama, asid dan juga alkali. Okey. Masukkan asid etanoik. Masukkan, itu action, tindakan kita. Bahan dia apa? Asid etanoik. Masukkan kat mana? Dalam bika A. Contoh dalam bika A. Lepas tu bika B kita letak apa pula? Bika B kita letak kita masukkan apa? Masukkan natrium hidroksida, bahan dia dalam bika B. Sebab tu cikgu sangat syorkan adik-adik supaya labelkan nanti bika A yang mana, bika B yang mana, senang kita nak cerita. A kita masukkan asid, B kita masukkan alkali. Okey. So dah dapat 2 markah dah kat situ. Sebab kita cerita pasal malar, kita cerita pasal manipulasi. Okey, lagi tambahan dia buat apa lagi? Terus tambah tu terus kita boleh nampak ke apa jadi? Tak, kita kena biarkan dia dulu kan untuk katakan kita biarkan untuk selama 1 jam. Baru kita nampak dia punya perubahan. Okey. So biarkan bika A dan bika B beberapa ataupun selama 1 jam. Itu ayat dia. Ayat ketiga, biarkan bika A dan bika B selama 1 jam. Okey, dan akhir sekali yang keempat kita kena cerita pasal bergerak balas. So bergerak balas dia apa kat sini? Penggubalan latex. Okey. So kita cerita kat situ, tak perlu kita cerita siapa yang menggumpal tak. Menggumpal tu kita cerita apa kita nak buat. So perhati dan rekodkan. Kita kena cerita perbuatan kita dulu. Perhati dan rekodkan. Nak rekodkan apa? Penggumpalan latex pada bika A dan juga pada bika B. So dapatlah satu markah yang lengkap untuk semua tu. Nampak tak? 4 langkah tu kita boleh jawab dengan sangat cantik. Sebelum ni macam tak tahu kan menulis prosedur tu macam mana supaya dia lagi cantik kan. Jadi kalau dah ada kaedah ABC tu, gunakan yang itu. So memang kamu akan boleh dapat markah penuh lah kat situ, yang penting. Yang penting dia mesti cuba pergi jawab soalan-soalan lain tu. Pergi tengok soalan-soalan lain. Kemudian gunakan kaedah tu supaya macam kamu dapat kepahaman lebih tinggi lah macam mana nak gunakan benda tu. Alright? Boleh berhubung dengan cikgu juga tau nanti. 4 orang kamu ni nanti kamu berhubung melalui saya punya Instagram ke, saya punya Facebook ke. Selalunya macam kamu ni Instagram dengan Twitter je lah kan. Okay. So boleh berhubung dengan cikgu kalau kamu nak minta cikgu semakkan kamu punya contoh esei ke, sangat dia alu-alukan lah. Alright. Okay. So saya rasa itu sajalah kot saya punya perkongsian malam ni. Saya harap membantulah untuk kamu jawab soalan sains dengan baik. Selepas ni seterusnya boleh dapat A untuk mata pelajaran sains. Okay. So itu sajalah daripada cikgu. Okay, selepas lebih saya rasa hampir 1 jam bersama dengan Cikgu Hailmi, saya rasa adik-adik pun macam berpuas hati dan banyak tips-tips yang dikongsikan. Adakah tajuk malam ni macam soalan bocor lah kepada student-student? Tak ada lah. Sebenarnya saya ajar kemahiran ni supaya dia boleh gunakan untuk soalan 10 dan juga soalan bahagian A tu.
Bahagian A tu soalan 1, 2, 3, 4 tu yang ada 20 markah tu, kebanyakan pelajar kita ni kadang-kadang dia tak ada kemahiran yang mencukupi untuk nak jawab, tahu tak? Jadi kalau dia dah belajar malam ni, 4 orang adik yang belajar malam ni, so dia dah ada satu kepahaman yang tinggi tentang kaedah penyiasatan saintifik tu, insya-Allah akan bantu dia juga. Dia bukan mahir soalan 10 saja, tapi dia akan mahir juga bahagian A tu, yang 20 markah lagi tu. Okey, terima kasih Cikgu Helmi. Saya mengharapkan untuk sesi kali ini dapat memberi manfaat lah kepada adik-adik dan juga para penonton yang akan melihat kemudian. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk teruskan bersama dengan Shock sebab kita ada banyak lagi konten-konten menarik. Jangan lupa untuk download aplikasi Shock secara percuma di Apple App Store, Huawei App Gallery dan juga Google Play Store. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod-episod ke depan dan Assalamualaikum dan salam sejahtera.